Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Okay, alhamdulillah. Untuk pertemuan kita pada kali ini, kita meneruskan lagi topik kita dalam bab saraf pada tajuk yang ketiga, ya. Boleh masing-masing untuk rujuk kepada kitab ataupun boleh rujuk kepada nota yang telah saya berikan kepada masing-masing yang dipaparkan di sini. Boleh tengok yang mana-mana bersesuaian. Untuk tajuk kita yang ketiga adalah siyaqatul masdari ghairi sulasi, ya. Bentuk-bentuk masdar untuk ghairi sulasi, yang bukan sulasi. Ya, pada topik yang sebelum ini telah kita bahaskan tentang bentuk-bentuk bagi masdar yang sulasi, yang kata dasar bagi fi'ilnya itu adalah 3 huruf. Ada beberapa kaedah di situ. Untuk pada kali ini pula, fokus kita kepada yang bukan sulasi, ya. Yang mana yang fi'il dia tu kata dasar dia itu lebih daripada 3, sama ada dia 4 yang kita panggil dia fi'il rubai, ataupun dia 5 kata dasar bagi fi'il itu 5 yang kita panggil khumasi, dan juga sama ada fi'il itu kata dasar adalah 6 huruf yang kita panggil dia sudasi, ya. Maksimum bagi kata dasar untuk fi'il madhi itu adalah 6 huruf, setakat sudasi sahaja. Tak ada lagi yang sampai 7, 8 itu tidak ada, ya. Minima 3 yang kita panggil sulasi, maksima 6 kita panggil sudasi, ya. Untuk kaedah yang bukan sulasi ini, yang untuk rubai, khumasi, sudasi ini, dia lebih mudah kaedahnya sebab dia tetap. Bila wazan fa'il dia begitu, maka masdarnya begitulah dia. Dia tidak menggunakan kaedah-kaedah yang mengikut kepada makna ataupun kaedah-kaedah lihat kepada mu'tal dan sebagainya, ya. Okay, kita masuk langsung terus kepada topik kita. Okey, untuk yang pertama, fi'il yang rubai, ya, rubai ya, daripada arba'ah, yang kata dasar bagi fi'il madhi. Nak lihat dia punya fi'il itu fi'il yang mana, dia sudasi ke rubai ke, lihat kepada fi'il madhi dia. Fi'il madhi ni merupakan dia punya root word lah. Ada yang kata root word adalah kata dasar adalah fi'il, satu pendapat. Ada pendapat lain yang kata kata dasarnya adalah masdar. Tak kisah mana-mana, tapi bila kita nak tengok dia kategori yang mana fi'il itu, lihat kepada fi'il madhi dia. Okey. Yang pertama rubai. Rubai yang kata dasar bagi fi'il itu adalah 4 huruf. Ada 4 wazannya di sini. 4 wazan untuk fi'il rubai. Okey, yang pertama adalah wazan fa'ala. Ya, fa'ala. Ya, setiap wazan itu memberi erti yang berbeza-beza. Tapi saya tak sebutkanlah di sini secara mendalam apakah maksud kegunaan fa'ala dan sebagainya itu. Itu kemudian kita boleh faham dengan lebih lanjut, kan. Okey, fa'ala. Lihat di sini nampak seperti ada 3 je huruf dia, kan. Fa'in lam. Tapi bila kita tengok pada wazan itu fa'ala, bila kita bukakan tasydid syaddah itu, dia membawa maksud ain itu umpama ada 2. Fa'ala. Maka 4 huruf lagi itu fa, ain, lam. Jadi fa'ala. Di situ ada 4 huruf. Bila wazan fi'il madhi dia fa'ala, maka masdarnya guna wazan taf'ilan. Wazan taf'ilan. Contoh azzama. Azzama, maka dia punya masdarnya adalah ta'ziman. Wazan ta'ziman. Okey, jelas, ya. Fa'ala. Contoh lain karrama. Kan, karrama, maka dia punya masdarnya jadi takriman. Takriman. Cubalah
guna untuk apa namanya, fi'il-fi'il yang lain. Contoh, darrosa, dal ro sin, darrosa, maka dia punya masdarnya jadi tadrisan, ya, tadrisan. Okey, itu wazan yang pertama, fa'ala. Wazan yang kedua adalah fa'ala, ya, fa'ala, 4 huruf, fa, alif, ain, lam, 4 huruf itu, fa'ala. Maka jika wazan fi'il dia fa'ala, maka masdarnya adalah mufa'alatan ataupun fi'alan. Fi'alan. Contoh, jahada. Jahada, berjihad. Berjihad, maka dia punya masdarnya adalah mujahadatan. Kita selalu sebutkan, kita mestilah bermujahadah. Mujahadah. Guna wazan mufa'alah ataupun jihadan. Jihad, wazan fi'al. Jihad fi sabilillah. Jahada, berjihad. Apa? Masdarnya mujahadah ataupun jihadan. Ya. Contoh lain, qatala. Kan? Qaf, alif, ta, lam. Qatala. Berperang. Jadi dia punya masdarnya muqatalatan, muqatalah ataupun qitalan. Qital, peperangan. Moga-moga apa nama, Palestin menang melawan Israel, kan. Muqatalah, qital. Okay, itu wazan yang kedua, fa'ala. Yang ketiga, af'ala. Wazan af'ala. Alif, fa, ain, lam. 4 huruf di situ. Af'ala, maka dia punya masdarnya wazan if'alan, ya, wazan if'alan. Contoh, akrama, akrama, memuliakan. Maka dia punya masdarnya if'al jadi ikraman, ya. Ikraman, akrama, ikraman, ya. Contoh lain, aqbala, aqbala, alif, qaf, ba, lam, aqbala. Jadilah iqbalan. Ada nama orang iqbal. Iqbal. Itu masdar lah bagi fi'il aqbala. Contoh, kan. Yang keempat adalah fa'lala. Fa'lala. Fa'lala ni dia jaranglah digunakan wazannya. Dia tak banyak fi'il yang menggunakan wazan fa'lala ni, kan. Fa'in lam lam, fa'lala. Maka dia punya masdarnya wazan fa'lalatan. Fa'lalatan. Contoh, dahraja. Dahraja, maka masdarnya adalah dahrajatan. Dahrajatan. Apa dia dahraja? Apa nama? Kita main apa tu? Kuratul qadam, kan. Dahraja, kuratul qadam, dahrajatan. Dahraja, bergolek. Bergolek bola sepak itu dahrajatan, bergolek-golek. Contohlah. Bergolek-golek. Bergolek. Itulah. Okey, itu untuk yang rubai. Rubai yang fi'il kata dasar dia 4 huruf. Ada 4 wazan di sini, ya. Okey, lihat pula kepada khumasi. Khumasi adalah fi'il yang kata dasar dia tu 5 huruf. Yang 5 huruf, ya. Dia ada kaedah dia. Mudah saja kaedah dia. Kita tengok macam mana kaedah nak membentukkan masdar bagi fi'il khumasi ini. Kullu fi'lin madi. Tiap-tiap fi'il madi. Semua fi'il madi yang khumasi inilah, yang 5 huruf kata dasar dia, mabdu'in bil hamzati, yang bermula dengan hamzah. Kita fahamlah, khumasi ini dia mula dengan hamzah. Dia punya apa nama, wazan fi'il madi dia famasdaruhu, maka masdarnya, masdar untuk fi'il khumasi ini tadi, mislu madihi, seperti fi'il madi. Bentuk dia sama seperti fi'il madi, biziyadatil alifi, dengan ditambahkan alif. Ditambahkan alif dekat mana? Ma qablal akhir, sebelum huruf yang terakhir. Wazan tu ada 5 huruf. Fi'il madi dia, maka dia punya masdar sama bentuk seperti fi'il madi,
cuma ditambahkan huruf alif sebelum huruf terakhir. Huruf terakhir adalah huruf lam. Kan? Huruf lam, maka sebelum huruf lam tu tambah alif. Tambah alif. Wa kusira salisuhu. Dan dikasrahkan. Dibaris bawahkan huruf yang ketiga. Dalam wazan tu, fi'il madi tu, huruf yang ketiga selalunya baris atas. Tapi untuk masdar dia, baris bawah. Kemudian ditambahkan alif sebelum akhir. Itu kaedah dia. Nak lebih faham, nak lebih jelas, tengok contoh dia. Untuk fi'il khumasi ni ada 3 wazan. 3 wazan dia. Tengok wazan yang pertama, in fa'ala. Itu wazan fi'il madi dia. In fa'ala. Disebut apa tadi? Yang bermula dengan hamzah. Fi'il madi mula dengan hamzah. Masdar ni seperti fi'il madi. Okey, kita ambil masdar dia seperti fi'il madi dengan ditambahkan alif sebelum akhir. Okey, in fa'ala ni tadi tambah sebelum akhir, sebelum lam tambah alif. Jadi begini, kemudian di baris bawahkan huruf ketiga. Kita kiralah alif huruf pertama, nun huruf kedua, fa huruf ketiga. Maka huruf ketiga ni baris bawahkan. Kalau fi'il madi dia fa ini baris atas, maka untuk masdar dia baris bawahkan dia, tambah alif sebelum lam, jadilah masdar dia. Daripada in fa'ala jadilah in fi'alan. Jadilah in fi'alan. Okey, itulah kaedah dia. Samalah juga untuk masdar wazan-wazan yang lain. Untuk khumasi ini, tengok ifta'ala. Okey, ini wazan dia ifta'ala. Kan 5 huruf kan, 1 2 3 4 5. Okey, tambahkan alif sebelum yang terakhir, maka sebelum lam tambah alif, huruf ketiga baris bawah. Alif huruf pertama, fa huruf kedua, ta huruf ketiga, ta baris bawah, jadilah ifti'alan. Okey, tengok pula istaf'ala. 1 2 3 4 5 6. Ni lain ni. Ini ni 6 huruf ni. Ini 1 2 3 4 5 6. Ni mungkin tersilapkan ni kot. Dia sebab istaf'ala ni. Istaf'ala ni 6 huruf, tapi kaedah dia sama seperti yang disebutkan kat sini tadi kan. Istaf'ala tambahkan alif sebelum akhir, tambah alif sebelum lam, kemudian huruf ketiga baris bawah. Alif huruf pertama, sin huruf kedua, ta huruf ketiga, jadilah istif'alan kan. In fa'ala infi'alan. Contohnya inkasara inkisaran. Inkasara terpecah. Inkisar perpecahan dia. Ifta'ala ifti'al. Contoh ijtama'a ijtima'. Ijtima' apa? Berhimpun. Kan ijtima' orang selalu buat apa? Ada ijtima' ni, ada perhimpunan lah tu. Istaf'ala apa? Istif'al. Contoh istaghfara istighfar. Kan istighfara mohon ampun. Istighfar tu kita mohon ampun lah kan. Permohonan pengampunan. Okey, tu untuk yang khumasi, yang wazan dia begitu. Fi'il madi yang mula dengan hamzah, ke masdar dia seperti madi. Ini kiranya istaf'ala ni dia termasuk juga guna kaedah ini sebab dia bermula dengan hamzah, mabdu'un bil hamzah. Dia mula dengan hamzah juga. Alif ni kira hamzah lah. Tapi yang sudasi yang kaedah yang ketiga ni pula, dia mula dengan ta. Kita tengok kaedah dia macam mana. Kullu fi'lin madi. Setiap-tiap fi'il madi mabdu'in bitta'i, yang bermula dengan huruf ta. Kaedah yang kedua tadi guna hamzah. Kaedah yang kedua ni guna ta. Famasdaruhu, maka masdarnya mislu madihi, seperti fi'il madi. Bentuk dia sama. Ma'al dhammati ma qablal akhir, dengan didammahkan, dengan dibaris hadapankan apa yang sebelum akhir. Yang tadi, kaedah yang tadi tambah alif sebelum yang terakhir, kemudian huruf ketiga baris bawah. Kaedah yang ketiga ni lebih mudah. Bentuk dia sama seperti madi, cuma huruf yang sebelum yang terakhir, huruf yang sebelum huruf lam
baris depan dengan dia. Teruslah jadi dia punya masdarnya. Okey, tengok contoh. Wazan yang pertama tafa'ala. Tafa'ala ini apa namanya? Berapa huruf ni? 1 2 3 4 5. Ini sepatutnya kena betulkan ni. Salah ni apa nama? Kaedah ini dia merangkumi kedua-dua, khumasi dengan sudasi. Okey. Jadi saya betulkan, betulkan balik ya. Ini apa kotak dan tiga ni adalah untuk kotak khumasi dan sudasi. Contoh tafa'ala. Ini wazan yang guna ta mula dia. Tafa'ala kan. Ta, fa, ain, ain, lam. Ni 5 huruf. 5 huruf. Okey. Tafa'ala maka wazan dia seperti fi'il madi bentuk sama, baris bawahkan yang sebelum akhir. Sebelum huruf akhir huruf ain. Ain tu baris depan. Jadi tafa'ala jadilah tafa'ulan. Tafa'ulan. Yang kedua tafa'ala. Tafa'ala pula berapa huruf ni? Ta, fa, alif, ain, lam. 5 huruf juga. Jadi maksudnya kat sini kena betul kotak ni. Kotak ni gabungkan saja. Tafa'ala maka masdar dia baris bawahkan huruf sebelum lam. Ain baris bawah jadilah tafa'ulan. Tafa'ala tafa'ulan. Yang ketiga tafa'lala. Tafa'lala ta fa ain lam lam. Apa namanya? 5 huruf juga, khumasi juga ni ya. Tafa'lala maka dia punya masdarnya sebelum lam yang pertama ni baris bawah depankan dia. Jadilah tafa'lulan. Tafa'lala tafa'lulan. Okey. Contohnya dekat sini takallama. Wazan yang pertama tafa'ala tafa'ulan, maka contoh takallama takalluman. Takallama bercakap-cakap. Takallama takallum percakapan itu. Takallama takalluman. Wazan yang kedua tafa'ala tafa'ulan. Contohnya ta'awana ta'awunan kan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Pada ta'awana bertolong-tolong kan. Ta'awana ta'awunan. Contoh lagi ta'arafa. Ta'arafa kan, rukun usrah kita ada 3 kan. Yang pertama ta'aruf kan. Jadi pada wazan ta'arafa ta'arafa ta'arufan. Itu jadi ta'aruf. Yang kedua ta'awun kan. Ta'awun ta'awana ta'awunan bertolong-tolongan. Apa namanya? Yang ketiga takaful. Takafala takafulan. Wazan ni lah tafa'ala ini. Yang ketiga tafa'lala. Tafa'lala ni sama juga macam fa'lala ni. Dia wazan yang jaranglah digunakan. Tak banyak. Contoh dia pun tafa'lala tafa'lulan. Contoh dia tajalbaba tajalbuban. Tajalbaba jilbab lah yang bertudung ni tajalbaba tajalbuban. Okey, itulah dia contoh-contoh dia untuk apa nama bentuk-bentuk masdar yang ghairi sulasi, yang bukan sulasi. 3 kategori, rubai, khumasi, sudasi. Tapi perlu dibetulkan di sini kotak ini dia tersilap. Kaedah ini dia merangkumi kedua-dua untuk khumasi dan sudasi ya. Okey. Semoga harap semua dapat faham. Rasanya untuk kaedah ini lebih mudah daripada untuk yang kaedah untuk yang sulasi. Yang sulasi itu lebih kepada penghafalan ya. Okey, sekian saja untuk kelas kali ini. Kita bertemu di lain hari. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.